Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Selamat pagi. Baik, hari ini saya nak terangkan tentang kita masih lagi yang tak boleh capai standard orang nak menjawab betul faktor account. Di sini saya nak kongsilah satu teknik bagi saya satu kaedah yang lebih mudah untuk murid kita ini faham. Sebab kalau dia nak menghafal takut dia lupa. Jadi kita terapkan konsep simbol saya share dulu Okey. Dalam saya punya penerangan hari ini, saya nak menerangkan tentang bagaimana kita nak bagi murid-murid kita mahir dalam pendidikan penjata pendapatan dan pelarasan akaun. Kerana benda-benda ini sangat penting kerana dia melibatkan semua tajuk. Jadi bila mereka gagal atau mereka lemah dalam mengenal pasti sifat akaun dan kedudukan akaun, jadi maka mereka akan dapat rendah lah. Okey. Komponen yang perlu dikuasai oleh murid yang pertama ialah format akaun perdagangan dan ontologi. Itu wajiblah. Kenapa nama dia format? Kerana susunan. Susunan itu kena betul. Dalam pemakahan, jika ada butiran asing dalam format, jadi mereka gagal untuk mendapatkan markah one off. Begitu juga dengan format penyata kedudukan kewangan, susunan itu kena betul dan tiada butiran asing. Walaupun nilai itu salah, format itu betul, tiada butiran asing, murid masih lagi boleh mendapat markah one off. Yang ketiga ialah kaedah post aktif. Okey. Di mana saya kaji dan saya gunakan benda-benda kaedah ini, saya dapati murid-murid menunjukkan minat dan murid-murid berasa mereka ada lebih keyakinan. Jadi mereka buat soalan itu akan menyebabkan masa mereka buat itu lebih tersusun. Dan banyak soalan mereka boleh buat, banyaklah markah mereka boleh dapat. Okey. Terringkas, ini yang kita biasa ajarlah kepada kita yang murid Okey, ini yang kita terang kepada murid kita lah. Okay, ini ialah cara tradisional. Okey, kata-kata ini dia punya himpunan, dia punya komponen. Okey. Murid yang bijak, murid yang tahu dia cepat, tak ada masalah. Ini semua benda-benda basic dalam perakaunan yang mereka kena kuasai. Okey. Ini ialah komponen-komponen yang mereka kena tahu. Item-item ini kalau mereka masih lagi lemah dalam mengenal pasti, jadi ini akan memberi kesan kepada mereka punya jawapan akhir. Dan kesannya PKK mereka akan tak imbang lah. Bila tak imbang, menyebabkan ramai pelajar ni rasa give up. Rasa macam alamak, susahnya akaun. Kerana mereka tak kuasai benda ini. Komponen-komponen, kat mana nak masuk, format pun lemah. Jadi, bila benda-benda ini mereka lemah, macam mana mereka nak buat akaun? So, mereka akan rasa kurang bermotivasi kan. Okey. Seterusnya, format. Ini format. Format akaun perdagangan dan ontologi. Kenapa kita panggil dia format? Kerana susunan ini kenalah betul. Tak boleh susunan ini berterabur-terabur. Contoh, dekat sini peringkat pertama tak ada masalah. Murid itu dia boleh faham. Okey. Yang ini ialah jantung dalam penyata pendapatan ataupun akaun perdagangan. Dan komponen ini tolonglah hafal. Dan so kat sini lah dia punya komponen di mana murid-murid kena pastikan kalau walaupun nilai itu mereka salah. Okey? Nilai itu mereka salah. Tapi komponen dalam penyata pendapatan itu betul dan tak ada butiran asing. Mereka masih lagi boleh dapat markah one off. Ini tengok dan murid-murid sekalian. Di mana katalah dalam kos jualan ini diletakkan kat dalam ni, okey, tambah insurans semua ni, dan tambah bawah ni lagi, tambah lagi kadar bayaran. Okay.
Apabila dia masukkan saja dalam akaun perdagangan ini kadar bayaran, bermaksud dah ada apa? Butiran asing. Maka dia dah tak layak dapat one off. Dah lah nilai salah. Format pun dia dah salah. Jadi markah-markah yang one off ni pun dia akan hilang. Jadi tolong bagi murid-murid sekalian dan guru-guru, pastikan kita anak murid telah menguasai format penyata pendapatan dan untung rugi. Okey. Seterusnya. Format penyata kedudukan kewangan. Cikgu Wan, minta maaf ada pertanyaan. Okay. Kalau kurang butiran macam mana? Kurang butiran tak salah. Jangan ada butiran asing. Okey, contoh Contoh macam ini. Tengok pada penyata kedudukan kewangan. Mulakan dengan aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, ikuti pemilik dengan liability semasa kan. Okey. Untuk modal kerja. Kalau komponennya cukup lengkap, tak ada masalah lah. Biasanya dapat sini 3 markah. Okey. Katalah dia punya nilai ni salah. Nilai pada dia punya aset semasa itu tak lengkap. Maka syarat dia ialah tak lengkap tetapi komponennya betul. Okey. Tak lengkap tetapi komponennya betul. Untuk modal kerja ada markah one off. Sebab apa? Sebab tiada butiran asing. Contohnya, okey katalah tengok pada aset semasa. Ini ialah komponen-komponen yang dapat dari semasa lah. Katalah pelajar tadi dia masukkan komponen dalam ini ialah pinjaman. Okey, pinjaman. Jadi memang ada salah kan dia punya nilai. Sebab apa? Ada pinjaman. Dari semasa pun dia buat betul. Komponennya betul. Okey. Tetapi dekat modal kerja dia hilang markah. Dia hilang markah one off dan hilang markah dia punya formula. Tu bahayanya bila kita buat PKK, pastikan jika tak lengkap kurang-kurangnya kita ada markah untuk modal kerja untuk one off. Jangan kita masukkan komponen yang tak pasti dalam dia punya kelompok-kelompok yang sepatutnya. Untuk kita kurangkan risiko kita kehilangan markah one off inilah. Okey. Itu untuk format penyata kedudukan kewangan. Itu pun kena hafal. Apabila mereka dah hafal 2 komponen ini yang sangat penting. Sebab ini ialah yang dalam perekonomian. Jadi, kena aplikasikan saya punya kaedah, itu kaedah post and thief. Kaedah ini sangat-sangat berguna kerana dalam kita punya standard SPM, kita kena kuasai konsep pelarasan. Jadi bila mereka menguasai konsep pelarasan ini, mereka tak ada masalah dalam setiap akaun dan mereka akan dapat markah yang sangat-sangat tinggi. Okey. Apa itu kaedah post and thief? Okey. Sebelum tu kaedah post and thief ialah kaedah di mana dahulu kita ajar murid-murid kita, okey, ini ialah ledger. Ledger ada komponen debit dan komponen kredit. Jadi bagi murid-murid dia faham, memanglah ledger, debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Apabila kita sulam dengan komponen hasil, belanja, aset, liability, jadi dia nampak benda yang sama, debit dan kredit. Jadi saya nampak dia punya kelemak kat situ, saya katakan kepada murid, tak apa, macam ni. Awak ingat macam ni. Apabila komponen itu ialah belanja, aset, dia bertambah, dia berada di sebelah debit. Bertambah sebelah debit dan nilai asalnya iaitu baki BB pun di sebelah debit. Untuk apa? Komponen belanja dan komponen aset. Manakala untuk komponen liability,
equity, hasil, produk asalnya iaitu BB dan nilai tambahnya ialah di sebelah kredit. Jadi bila mereka aplikasi maklumat ini, saya kata lagi, okay, kalau dah faham yang tambah, sebab dalam perekonomian dia ada dua je, debit dan kredit. Jadi ada tambah dengan tolak. Jadi yang tolak, just kita pindahkan, kita pusingkan saja. Nilai yang sebelah sini, pergi ke sebelah sini, nilai yang sebelah debit ini, pindah ke sebelah kredit. Jadi untuk mengurangkan nilai-nilai liability, equity, hasil, dia berada di sebelah debit. Dan di situlah kedudukan akhir dia, iaitu HB. Begitu juga untuk belanja dan aset, dia punya nak mengurangkan nilai dia berada di sebelah kredit. Dan di situ jugalah dia punya komponen untuk dia punya hantar bawah. Okey. Okey. Jadi kita buat demi bentuk ni lah. Jadi belanja, formula dia ialah tambah tolak, aset tambah tolak, liability tolak tambah, equity tolak tambah, hasil tolak tambah. So inilah dia punya base untuk kaedah post active. Jadi bila mereka tengok saja soalan, dia tengok, okay, ni akaun apa ni? Ni akaun bank. So bila mereka nampak akaun bank, nampak pada aset. So aset, jadi dia nilai itu berada di mana? Kalau berada di sebelah debit, oh kena tambah lah. Kalau berada sebelah kredit, kena tolak. Jadi bila mereka dah tahu komponen itu, mereka tak ada masalah lagi sebab ada panduan. Saya biasakan, pada murid, saya kata, okay, bila awak buat akaun saja, terus buat label. Buat label. Supaya label ini guide awak. Jadi awak takkan salah. Bila awak dah biasa pada label ini, secara tak langsung, awak memang boleh buat akaun dan akaun awak akan imbang. Okey. Okey, seterusnya. Dalam pemahaman. Okey. Pemahaman konsep perakaunan. Ramai pelajar bila soalan diberi dalam bentuk imbangan duga. Okey. Ataupun dalam bentuk penyata kedudukan kewangan. Nak pindah ke ledger. Mereka jadi macam teragak-agak. Okey, dengar. Kalau dalam soalan diberi itu merupakan kedudukan asal akaun tersebut. Bermaksud simbol tambah. Imbangan duga. Katalah imbangan duga itu di sebelah debit. Contoh, bank sebelah debit. Bermaksud pindahkan nilai itu dari akaun bank di sebelah debit lah. Okey. Kemudian kita kena faham juga akaun perdagangan dan rugi dia ialah komponen hasil dan belanja. Contoh, dia nampak itu bank. Bank hantar mana? Dia kata bank tak tahu je aku. So dia kena faham lah. Bank ini bawah kumpulan apa? Bank ini bawah kumpulan aset. Jadi aset hantar mana? Aset hantar bawah penyata kedudukan kewangan. Jadi komponen yang 5 tadi dipecahkan kepada 2 kelompok. 2 pindah kepada akaun perdagangan, lagi 3 pindah dalam akaun kedudukan kewangan. Seterusnya ialah jurnal am dan jurnal khas. Pindah kedudukan akaun itu sama. Contoh. Ini jurnal am, contoh jurnal am. Akaun belum terima sebelah debit. Bank sebelah kredit. Okey. Aplikasi konsep post active. Bank ialah aset, so tambah sebelah debit, tolak sebelah kredit. Okey. Akaun belum bayar ialah liability. Liability tambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Jadi bila kita aplikasi maklumat simbol ini dalam kita punya penyelesaian, sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan kita punya risiko kesilapan. Jadi bila kita pindah, semak pada simbol, oh simbol ni, betul ke simbol ni, apa ni maklumat ni betul ke? Tengok pada journal. Akaun belum bayar, bank. Bank sebelah kredit. Oh, bank sebelah kredit. Oh, duit keluar.
Akaun belum bayar, sebelah debit. Akaun belum bayar, sebelah debit, simbol tolak. Oh, aku bayar kepada pembekal. Jadi bank aku berkurang, hutang aku dengan pembekal berkurang. Jadi dia dapat aplikasi maklumat tadi. Jadi dia tahu apa yang dia buat. Di mana dia mengaplikasi juga ledger, pindah ke ledger, sistem catatan beregu. Jadi bila ada saja simbol ini, secara tak langsung pemahaman mereka akan lebih bertambah. So mereka lebih seronoklah buat akaun. Bukan mereka main agak-agak sebab akaun ini ialah 50-50. Kalau 50 tu dia katalah dia salah apa ni, dia salah pilih. So jadi apa? 100% lah, memang salah lah. Itu risiko dalam prinsip akauntan lah. Jadi bila kita terapkan simbol ini tambah dengan tolak ini, jadi mereka dapat sekurang-kurangnya mengurangkan ataupun kita bagi kata sini 90% risiko kesilapan itu dapat dikurangkan. Okey.